93% lah. Okey. 86. Ada 14% ni. Calon ada berapa? 243. Ada berapa tadi kita kata? Berapa orang? 14% daripada 243 tadi. Enam orang ni kita kata dia tak lulus bahasa Melayu, tak lulus sejarah. Betul tak? You nak sasarkan ni. Siapa yang sasar? You yang buat analisis. So lepas tu you nak ada program lagi untuk 6 orang ni, you akan habiskan. Sebab dia mesti ada value for money. Kan? Memang dah pasti. Ini bukan saya you yang cakap. Okay, 86%. So sekarang ni target kita dalam ni ada kena dengan pil you targetkan 86%. Okay, apa? Reality checkingnya sekarang ni, the current situation berapa peratus dapat? Kami dah apa? Sekarang kalau ikut peratus dia sekarang 60.76. Ni peratus apa ni? Peratus sekolah? Yang kita target sekolah. Bukan sekolah. Okey, sekarang sekolah. Sekarang sekolah berapa? Bukan sejarah VM lah, maksudnya keseluruhan peratus sekolah pencapaian. Maksud saya semata reality checking yang sebenar sekarang. Yang sebenar sekarang ni BM sekolah dia ikut apa-apa dia ikut sejarah kan? Tak, ikut dua-dua. BM sejarah. BM 65, sekarang 60%. Saya kata kalau sekarang ni 60. Ya. Okey, berapa jurang? Tolak. 23%. 23% ini adalah yang merupakan kumpulan yang nak kita tackle. Kalau you campur pada gini 14% 6 orang ni, nanti jadi you punya program tidak berfokus. Tak? You dah declare ni dan lepas tu apa yang you sasarkan dengan apa yang you buat tak sama. You kena redha lah. Tapi adalah program, bukanlah campak kali tu budak-budak ni. Ada program dia paling tidak dia boleh keluar, dia boleh baca, dia, at least ada program lain. Bukan campak keluar dia terus. Ada program lain. Tapi bukan program target untuk SPM 86%. So, berapa you punya jurang? 23%. 23% ni kena deep dive lagi. 23% berapa orang? Berapa orang? 23% ni? Daripada calon tu sekolah. Apa? Daripada calon tu daripada calon lah. Ini SPM. Kita target SPM ni. 23%. Ini kita 5.1.3 ni. Berapa ni? 23%. 9. Tak? Daripada 243, 23% takkanlah 9. 50% je lah sebenarnya. 243. Ya. 56 orang. Ini kita punya kumpulan sasaran untuk buat intervensi. Nampak tak 56 orang ni? Untuk capai 86%. Yes, untuk capai. Ini belum cerita GPS Okey. 56 orang ni, ini kumpulan sasaran. Dah nampak kan ni. Kan? Ini orang proaktif dah nampak. Ini langkah pertama ni kan? Yes, kenal kumpulan sasaran. Dia berapa kat sini? You kena deep dive lagi. 56 ini you kena bagikan pada 3 kumpulan. Selalu saya panggil apa ni kumpulan Choi Solek. Chua Solek. Kumpulan cemerlang, sederhana, lemah. Cemerlang ni bukan maksud A1. Daripada kumpulan 56 itu, berapa orang masuk kumpulan yang cemerlang dalam kumpulan dia? Cemerlang 56 orang. Mungkin kalau you
you bagi bukan dibagi 3. You kena ada dia punya cut off point dia. 56 ni ada cut off point untuk masuk cemerlang dia. Sederhana, lemah. Mungkin lemah yang dapat E ataupun yang boleh dibantu E semua ni cuma ada 6 orang macam ni. Intervensi dia 6 orang lah. So di sini you kena mahir head count. Kenal pasti ni masuk dia dalam pil ni tadi, kumpulan sasaran ni. Head count dia. Kepala dia kena kira ni Zia ni cemerlang gemuk ke, cemerlang kurus ke, sederhana gemuk ke, kurus ke. You kena kenal pasti. Pasti kita kata ni miss dia tuan. Ya? Bukan? Itulah kita buat tak berfokus. Biasa kita kata ni miss dia kan. Kita nimis dia lain. Nimis nanti kumpulan lain. Ini kumpulan. Lepas dia dah bagikan ni, dia nimis kat mana? Kan? Itulah kita buat head count. Kita kira kepala budak-budak ni. Ni. 23. Ni 63% pun jangan tinggalkan. Lepas tu Puan, kita kata saya mencela lah. Yep. Daripada kumpulan Chia Solek ni, kan kita dah bagi kepada Chia Solek ni. Lepas tu kita boleh kaitkan dengan analisis cycle yang bahagian mana dia lemah. Betul. Boleh kan? Itu nanti pada langkah yang kedua. Saya dah Kenal kenal pasti masalah. Okey, tengok dalam slide tu. Kan? Kenal pasti masalah kumpulan sasaran ini. Kenapa dia tak boleh meningkat? Kenal pasti. Itulah, dia tak boleh kita buat analisis item. Rupanya budak 56 ni dia tak boleh jawab bahagian ini. So nanti kita deep dive bahagian itu pula. So budak 56 ini rupanya kelas ini. Kita tak boleh didiam dia, kita didiam cikgu dia pula. Macam mana kau ajar budak ni? Kan? Kita pergi pula buat pencerapan. Tengok cikgu ni mengajar macam mana. Rupanya cikgu ni mengajar asyik torture budak je kan. Budak tak suka. Budak memang dalam remaja, umur 16-17 tahun. Dia kanak-kanak yang nak pergi pada remaja. Dia tak suka banding-banding. You kena belajar psikologi remaja. Sebab tu budak-budak ni dia kena sayang. Take their heart. Mana awak buat, tapi kita rasa macam plastiknya aku kan. Dia tak boleh, you kena berubah. You kena sendiri transform. Kalau kita tak boleh berubah diri kita, you cannot change people. Tak boleh. Macam mana you nak lead others, kita kena lead diri kita. So kita lah, tak apalah berlakon lah. Tapi lama-lama berlakon tu dia jadi betul. Kenapa tak buat, kenapa you tak boleh buat. Okay, you 5 orang ni, datang ke saya, kita boleh. Saya pernah pergi lawatan ke Korea. Saya pergi satu sekolah. Saya tengok berusaha sebab saya pergi atas kapasiti kepimpinan kan. Saya tengok, saya kaji kepimpinan di sekolah. Saya tanya soalan saya tanya. Macam mana you berubah daripada dulu masa teknik yang keras. Dia kan daripada Republik kan. Republik kan selalu keras macam askar kan. Dia tentera kan. Korea kan. Dia kata apa? Kita mesti berubah. Saya dulu dia kata memang garang, tapi keperluan pendidikan memerlukan kita membuat murid sebagai kawan, kita kena berubah, ikut. Kalau tidak, kita tidak relevan dalam sistem. Kita kena berubah lah. Kalau kadang-kadang memang kita garang ke apa, ada waktu kita kena garang. Dia kena teori X, teori Y lah. Teori X tu teori garang. Kau kena buat, tak buat, apa pula jenis dendaan. Taklah dendaan kita teruk, kita beri dendaan yang mendidik. Kadang-kadang kita teori Y. Teori Y ni kita berlembut lah dengan dia. Kita panggil dia, cikgu tengok awak ni boleh buat. Agak-agak kenapa awak tak boleh buat? Dia yang cakap malas kata. Jangan awak labelkan dia, awak ni malas awak tak boleh buat. Salah, tak boleh. You labelkan dia, you tanya dia. Sebab tu teknik coaching penting. Kan? Kenapa awak tak boleh buat? Kalau awak kata awak ni malas, itu namanya apa kan? Apa tahu namanya? Bisikan saka. Saka you yang beritahu you kata malas. Dia judge dia. Tak boleh. Kan kita tanya dia, Zian, apa perasaan tadi Encik Razak lantik you menjalankan tugas. Apa perasaan dia? Ada maklah? Apa rasa? Berdebar. Lagi?
Apa you rasa? Orang jauh lebih besar. Kalau you tak tanya, you tak tahu setiap you kata, dia takut. Tapi tak, sebenarnya ni dia dah jawab dia berdebar. Berdebar bukan takut. Betul tak? Kan? Sama dengan budak. Kenapa awak tak buat ni? Apa sebab awak tak buat? Malas cikgu. Baru kita tanya apa sebab awak malas. Bla bla bla. Akhirnya pergi kepada apa isu sebenarnya. Kalau cikgu tu ajar tak best. Hari tu cikgu pernah marah saya. Nampak tak? Kita tak tahu, kita tanya. Tanya tu jangan tanya apa. Jangan tanya kenapa, tanya apa. Ni ajar pula. Banyak pula aku punya ni, Zah. Ajar coaching lah, ada macam-macam ajar lah. Budak kan? Tanya dia apa sebab. Jangan tanya kenapa awak tak buat. Kalau you start tanya kenapa, dalam otak dia berfikir macam-macam. Aku nak menipu cikgu lah ni. Start. Kalau macam ni, kita tanya dia, lepas tu dia cakap sikit, lepas tu kita cakap dengan kelas kan, kita cakap dengan kelas tu supaya bukan kita nak madukan dia, kita nak bagi pengajaran pada kawan-kawan. Tapi kadang-kadang budak besar ni dia tak suka. Itu satu dia jadi macam merajuk dengan kita. Gitu kan? Itu psikologi remaja. Psikologi remaja dia tak suka dimalukan. Pantang dah tu nenek. Kalau dia salah, kita panggil dia, kita bertindak sebagai guru dan ibu. Kita jangan bertindak dia sebagai tukang beleting. Dia tak suka. Tapi kadang-kadang kita macam mana cakap, masuk kelas kan ramai. Jadi itu adalah salah satu cara supaya budak buat. Buat kerja. Contoh-contoh? Contoh macam kita pergi kerja. Okay, kita round dia sini. Kita dah tahu budak tu memang selalu tak buat. Kita round tempat lain dulu. Tapi pergi tempat dia mesti dia tak buat. Jadi bila dia kata kenapa tak buat, nanti dia cakap ni, cikgu tu dalam time tu dah sakit hati. Lepas tu Dah sakit hati dah dengar tu. lepas tu cikgu tu tercakap kat kelas untuk ni, untuk ingatan semua lah sebenarnya yang cikgu cakap tu bukanlah untuk malukan dia pun. Tapi kadang-kadang budak-budak besar ni dia rasa macam dia dah tak nak cakap dengan cikgu dia sendiri. Betul. Sebab you kata kita tak nak malukan dia pun. Tak malukan pun. Biasa tak kalau saya saya bagi contoh. Dia tak buat kan? Saya datang 5 minit lagi saya datang siap. Saya cakap dengan dia je. Dia akan tahu, oh okey 5 minit lagi cikgu akan datang kat dia kan. So, dia akan buat. Kalau kita datang tak buat lagi, kita tengok dia tak buat kan? Okey, buat yang ni. Sekarang kita gunakan teori X tadi Y kan? Saya kata, okey 5 minit lagi cikgu datang, awak kena siap. Kita cakap, datang, dia tak buat kan? Kita guna teori X. Teori X tu teori paksaan. Okey. Okey. Awak buat yang nombor satu. Cakap macam tu. Macam mana pun budak, dia buat. Tapi progres dia cepat lambat tu tapi dia berubah. Dia penting perubahan sikap ni dari satu titik kepada satu titik. Daripada dia tak buat tadi, dia buat. Itu je, cukup. You jangan expect terlalu tinggi dia buat 100 macam yang sebelah. Tak boleh. Dia kata, awak buat ni, dia tak buat kan? Buat. At least dia buat satu. Contoh macam dia buat kerja ni, budak yang kemas dengan tak kemas. Kita round ni, saya dah cakap saya tak nak kerja macam ni. Kalau contohnya matematik, dia buat kerja sini kan patutnya kalau tak nak buat satu surat, okey satu ni cantik lah. Ada certain budak ni mana-mana ruang dia tulis. Jadi kita rasa macam apa saya buat, saya dah cakap. Lepas tu 2-3 kali saya cakap, dah cakap dengan dia, dah cakap dengan kelas semua. Saya ambil ni, saya senatkan partai yang kat depan. Oh, suka tengok yang cantik ke yang buruk? Macam tu. Tu, jadi macam at least dia boleh berubah dengan tulis sampai pensel. Kita tengok pun sikit hati macam tu lah. You rasa? Okey. Boleh tak saya buat macam tu? Belajar sama ada kot. Dia gini, setiap daripada kita, siapa kita, dia kata sebagai multiple intelligence. You tengok dalam guide ni, dia ada multiple intelligence, dia ada 7. You orang intelligent ataupun kecerdasan you, kecerdasan ruang. Saya kecerdasan muzik, dia kecerdasan naturalis. So pendekatan tu tak semestinya sesuai dengan saya. Okay, dalam tu dia ada VAK kan? Dia ada V tu vision, A auditory, K kinesthetic.
Yang you punya, you buat pendekatan pedagogi tu dia dah vision. Wah, dia nampak mata. Saya ni, pendekatan saya suka kinestetik. Saya dilahirkan begitu. You tak boleh salahkan saya. Saya sesuai itu. Tapi bila pendekatan you tak sesuai dengan saya, maka saya tak akan menghasilkan outcome yang maksimum. Nampak tak? Bukan salah budak. So you katalah semua. Katalah matematik tadi you dia berselera. Orang berselera ni dia gunakan otak kanan. Dia orang seni. Dia nampak itulah terbaik dia. Mungkin you Syidari pengajar matematik, you orang otak kiri. Otak kiri ni dia structure. 1, 2, 3, 4. You rasa itulah yang sesuai untuk you. Bila orang buat yang tak structure, you rasa tak boleh memenuhi kehendak you. Jadi kita dari itu, kita kena kenal murid ni kehendak dia macam mana. Suatu PAK 21 kan, yang dia belajar tu, dia vision, dia tengok cantik. Sebab memang kebanyakan murid, dia suka lihat grafik. Dia tak suka lihat tulisan. Ada yang suka tulisan tapi tak banyak. Mungkin ada. Okey. Mungkin sebagai dia kalau dia cikgu matematik kan. Bila matematik mungkin kalau jawapan itu dalam keadaan tersusun, sebenarnya untuk pemeriksaan. Betul. Saya sebenarnya. Ya. Mungkin agaknya lah kalau misalnya kita beri rasional, setiap hari kita beri rasional, kalau kita macam ni tak dapat markah whatever. Macam tu. Jadi mungkin lah mungkin agaknya mungkin dia nampak untuk macam ni dia tak dapat markah walaupun dia buat tapi markah tak dapat, mungkin agaknya lama-lama dan dia realise lah okey kalau aku buat macam ni itulah nilai. Kalau aku buat macam ni nanti mesti tak dapat markah. Cuba Cara saya mungkin buat sebab saya cakap gini, sebagai penanda kertas, penanda tu tak akan menanda skrip dia tak ada banyak. Jadi daripada awak dah tulis jawapan, walaupun jawapan tu nampak tapi dia nak tanda banyak kan. Jadi daripada awak dapat markah, jadi awak tak dapat markah. Jadi awak susun lah itu macam tu. Mungkin itulah nilai. So dia tahu kenapa aku mesti buat ambil yang cikgu suruh. Dia tahu dan dia boleh buat. Sebab kita betulkan nilai dia, bukan sikap dia. Sikap dia yang tak saja. Kita asyik betulkan dia. Awak kena buat macam ni, buat macam ni. Dia tak faham kenapa. Tapi you beri dia nilai. Kalau awak macam ni, markah senang dikira. Itu murid lebih baik. Kalau saya terangkan pada pelajar, bila you nak menjawab soalan, you kena tahu yang pemeriksa ni tak tahu apa-apa. Even though pemeriksa tu ialah seorang guru, you kena anggap pemeriksa tu ialah tak tahu apa-apa. So you kena jawab supaya pemeriksa faham apa yang you tulis. Kalau you tulis macam cacing, then you expect pemeriksa nak tanda you punya jawapan, ada markah ke tak? Tak ada kan? So that's why you kena jawab yang betul, then baru pemeriksa. Kalau misalnya di tengah serabut kat rumah, contoh saya cakap serabut kat rumah, tiba-tiba tulisan ni macam cacing, you expect pemeriksa akan kasih you markah kesian ke? Itu nilai kan? Jadi kita main macam tu, macam tu. Sebab saya mungkin terjah dia. Kita dapat beza kan? Cikgu matematik dia lain. Sebab dia memang sebab you pun tak boleh salahkan dia sebab dia tu itulah cara dia kan? Sebab kita ni kita kena raikan perbezaan tapi kita betulkan. Itu yang paling penting. Sebab tu dalam multiple intelligence dia multiple. Dia bukannya satu. Maksudnya kalau saya ni naturalis, saya suka alam sekitar. Kadang-kadang saya plus, saya suka juga matematik. So budak yang macam ni yang seimbang. Dia punya otak tengah. Orang kata kan otak kiri, otak kiri. So macam mana budak ni walaupun dia tak structure, dia boleh structure, jadi structure kita yang bimbing, kita yang ajar dia. Dalam ujian-ujian multiple intelligence tu ialah ujian yang dia belum dibimbing, dia belum diajar oleh guru. Okey, siapa dia yang sebenar? Macam tu lah. Tapi bila kita ajar dia, dia akan jadi plus intelijen dia. Macam saya suka muzik tapi saya tak tahu belajar muzik kan. Saya tak ada pun tahu. Tapi kita ajar dia, akhirnya nanti dia intelijen dia, kecerdasan dia boleh pergi kepada muzik. Sebab tu dalam sekolah ni, dia satu organisasi yang memberi nilai tambah. Kalau dia dulu 1, dia boleh jadi 2, jadi 3. So kecil saja tadi tu kan. Tapi dia memberikan kesan kepada itu intervensi lah. You boleh buat intervensi macam mengenal murid kita melalui multiple intelligence atau melalui VAK. So sekarang kumpulan sasaran tadi kita balik semula pada ni 56 orang. Jauh lah jalan.